Akhirnya kata Jabir bin Abdullah, bila mana keluar pi mai semua hatta syabi'a, sampai semua kenyang, dan makanan yang tersisa seperti mana asal isteri aku masak, lagu itulah keadaan dia, tak kurang sikit pun. Yang ketiga maknanya apa? Antara mukjizat Nabi iktsarul qalil, yang sikit boleh jadi banyak, berkat mukjizat Rasulullah. Tapi kita jangan duk gagah duk buat macam ada mukjizat. Ni kenduri kahwin ni dia kata tak apa, kita sembelih ayam dah, berapa ekor? 3 ekor. Panggil berapa orang? Panggilan kad 500, kali dengan 3 ya, 1500. Hak mulut dia kata dalam grup Masjid Tanduk 200 orang. Hak tu semua tak pakai kad noh, semua pakai tembok ya. Kita baca satu tu main 2 orang. 200 duk ada berapa orang lah. Kan? Kelepak mai tengok pukul 3 pagi nanti masuk dalam warta berita TV3. Seorang tuan kenduri dipercayai 3 suku maut dipukul oleh jemaah yang hadir. Pasal apa? Dok berasa ada mukjizat. Mukjizat mendapatlah hari itu cerita dia. Nah, jangan duk buat gitu tuan-tuan. Tapi ada berkat tak? Ada berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Nabi musafir ke Syam bersama bapa saudaranya. Bapa saudaranya yakni bapa saudara belah ayah, iaitulah Abu Talib. Jadi bila sebut kata Syam, ramailah para nabi dan juga rasul yang pernah sampai di bumi Syam, di antaranya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim pernah sampai ke bumi Syam bersama dengan Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Kerana Nabi Ibrahim dilahirkan di tempat yang namanya Al-Kuthi yang terletak di Iraq. Berdakwah di Kuthi ditolak oleh orang Kuthi ataupun bangsa yang tinggal di Kuthi yang dipanggil sebagai Al-Kildaniyin. Nah, Al-Kildaniyin adalah satu rumpun bangsa yang mana di dalamnya itu dibesarkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Raja dia pada ketika itu adalah An-Namrud bin Kan'an la'natullah alaihim ajma'in. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia daripada Pok Al-Kan'aniyin, maka ditolak. Berdakwah pula kepada An-Namrud bin Kan'an pun ditolak. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berhijrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada Kuthi Iraq pi ke Harran, di satu tempat namanya Harran yang terletak di bumi Syam. Sampai di bumi Syam, Nabi Ibrahim sampai di Syam, di Harran. Bangsa ataupun puak yang berada di Harran itu dikenali sebagai Al-Kan'aniyin. Nah, Al-Kan'aniyin. Nabi Ibrahim sampai di bumi Syam bersama dengan 3 orang yang lain. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Sayyidatuna Sarah, yang ketiga ayah Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Allah Lut yang merupakan sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Syam ni banyaklah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Abu Talib memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama anaknya Abu Talib. Beliau Abu Talib bersungguh-sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diharapkan oleh Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib ni pak dia lah tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Syaibatul Hamd. Itu nama Abdul Muttalib. Pasal apa buh nama Abdul Muttalib? Kita sebut dah pertemuan yang lalu. Abdul Muttalib dia ada pak menakan nama Muttalib. Pak menakan dia ni orang besar lah di Mekah. Maka tok wan Nabi duk bekerja dengan pak menakan dia, sami'na wa ata'na. Apa yang pak menakan dia suruh, dia turut. Tak bangkang bunda, bunda. Disebabkan ketaatan dan kepatuhan tok wan Nabi kepada Muttalib, maka dipanggil oleh orang Mekah pada ketika itu dengan Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Nama gelar dia, bukan nama betul dia. Nama betul dia Syaibatul Hamd. Akhirnya ketika Abu Talib bersedia untuk musafir ke Syam, dia tidak berupaya untuk menolak permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama ke Syam. Bila dia nak pergi ke Syam, dia nak buat menatang bah, pergi meniaga. Dia pergi meniaga, bukan pergi makan angin, pergi meniaga. Dan Nabi pun minta nak pergi juga. Nabi kata, wahai pak menakan aku pun nak pergi juga. Baik, dia tolak tak? Dia tak mau nak tolak, tak berapa nak boleh nak tolak. Pasal hak minta ni adalah anak menakan, hak dia paling kasih. Dan anak menakan ni pula bukan saja-saja bela, pak dia wasiat suruh jaga begitu. Walaupun usia Nabi pada masa itu hanya 9 tahun. Pandangan lain kata umur Nabi 13 tahun. Ni kata 9 tahun. Kok mana pun tak apa lah. Baik. Justru Abu Talib lebih berlembut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya Ali. Ja'far dan juga Aqil. Tu anak jantan belakang tu. Jadi mereka ni sepupu Nabi dah, sepupu Nabi. Hak maklum yang masyhur kita dah dengar siapa dia? Sayyiduna Ali bin Abi Talib yang berkahwin dengan siapa? Dengan Nabi punya anak, iaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa dia? Maknanya kita punya sepupu. Sepupu kita, anak dia boleh nikah dengan anak kita. Anak dia boleh menikah dengan anak kita. Mari dulu ada satu orang hamba Allah, orang Sungai Petani, dia telefon. Dia kata, ustaz nak tanya. Saya kata nak tanya boleh, jawapan tak tenturi. Tanya mau boleh ke? Nak jawab tak tenturi. Baik. Kemudian saya tanya dia, nak tanya apa? Dia kata ada masalah. Masalah apa? Jiran dia ada besan. Besan. Jiran dia punya besan. Okey, katalah contoh saya buah nama lah. Kalau kena tu bukan dia lah. Cuk nak bagi faham. Nama dia TA. Buah nama orang kau guna dah. TA ni dia ada jiran. Jiran TA. Buah dia ni lah senang. Buah ni. Buah nama orang lah. Payah lah. Baik nama kipas angin. Nama orang tak ada nama orang kipas angin dah. Baik. Kipas angin dia ni ada anak kipas angin ni ada anak dia kahwin dengan anak kawan dia ni nama Botoy. Apa itu jadinya depa jadi besan lah. Pasal apa? Anak depa ni pakat suka menikah jadi besan. Baik dah. Kemudian anak kipas angin ni dia ada seorang lagi, adik dia. Hak kahwin ni abang kahwin dengan anak perempuan hak kawan ni PH ni. Baik, dia ada adik seorang. Adik dia ni nama Ekon. Ambuh dia lah. Kan? Kira hak kena ni kira tak kena dengan siapa lah. Nama Ekon. Ekon ni maklum nak takdir Allah Ta'ala. Apa yang dia buat? Dia pergi menikah dengan besan pak dia. Pergi menikah dengan bini besan pak dia. Maknanya dia pergi menikah dengan mak mentua abang dia. Dah. Selepas daripada ni
Apa dia TS tak mati ni? Maklum dapat dah saya nak bang ni. Dapat gedak ni. Dia kata buah nama orang lah ustaz. Oi payah sangat. Tak je nak bagi pening buah orang. Nama dia katalah saya. Saya ada anak saya nama Mustafa. Memang nama Mustafa pun baik. Mustafa ni dia pergi nikah dengan satu orang perempuan. Nama dia apa? Nama dia Salma. Nah, Salma binti Abdullah. Jadi saya dengan Abdullah jadi biasa anak. Biasa anak. Baik, dapat faham tak? Baik. Orang perempuan ni bila bab nikah dia lambat ni. Orang lelaki ni cepat. Kan? Itu. Saya dengan Abdullah jadi besan pasal anak sulung saya menikah dengan anak perempuan dia. Clear. Anak saya nombor 2 Umar nombor 2. Apa yang dia buat? Takdir Allah. Besan saya hak laki ni meninggal. Jadi bini dia tu habis iddah dah. Habis iddah arba'ata ashhuri wa 10. 4 bulan 10 hari. Habis saja iddah, anak saya nombor 2 pi ambil besan tu. Kasar lagi nombor 2 ni. Dah. Dia pi ngorak waktu bila tak tahu. Ni cerita dia ni. Baik. Dia tanya boleh ke tak boleh depa menikah? Tu soalan dia. Kan? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Saya kata, jawapan dia boleh. Okey, boleh. Sahlah. Menikah tang mana? Dia kata menikah di siang. Saya kata menikah di siang kena pi rujuk pejabat agama lah. Tapi pada hukum kata boleh lah. Okey. Lepas tu satu lagi soalan. Soalan apa? Dia nak panggil apa? Pula dah. Dia nak panggil apa dekat ni perempuan ni? Perempuan tu bini dia. Abang dia dengan bini dia jadi mana? Jadi menantu. Mana pula ni? Jadi abang dia ni nak panggil adik dia ni nak panggil pak tak gemuk pasal adik dia. Apa ni? Saya kata hak tu tak tahu hampa buat apa tu aku fikirlah. Waktu sedap hampa tak mai tanya lu. Dia hak ni duk jadi ni baru. Kan? Lepas tu lah ni mereka panggil apa? Tak tahu maklum kita tanya dia. Kan? Waktu dia menikah, nak menikah dia tak tanya kita. Ni nikah dah baru nak tanya panggil apa. Mana nak beritahu? Kan? Tapi pada hukumnya sah dah. Sah dah pernikahan tu. Kira adik dia ni diim lah modah lah. Kan? Dia kata abang ambil anak, aku ambil mak. Tengok dia tak. Lawan syekh adik dia ni. Kan? Jadi ayah-ayah boleh lah kalau nak try aku tu. Kan? Saja abang lah. Baik. Habis dia kata. Ramai di kalangan ulama meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka satu peristiwa penting. Walaupun dari segi sanadnya yang dhaif tetapi ceritanya masyhur. Ini beza nah. Dalam masalah penerimaan hadis, dalam masalah riwayat cerita sirah Nabi, dia ada dua kita panggil apa? Dua pandangan ataupun dua hukum. Jadinya ada ulama yang jenis keras, riwayat yang dhaif tak diterima. Dia tak terima hak dhaif tak terima. Kami kira pakai hak sahih ya. Jenis tu buat dah. Tapi ada ulama berpandangan boleh tak kita menerima satu riwayat yang dhaif selagi mana dia tu bukan makdzub ataupun maudhu' yang direka-reka dan disandar kepada Nabi. Selama mana dhaif, lemah sekalipun diterima periwayatan dia. Bahkan bukan takat hak tu, riwayat Israiliyat pun diterima oleh para ulama mesti kena ada qawaid, dia mesti ada syarat-syarat dia. Selama mana riwayat Israiliyat itu tidak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis dan tak bercanggah dengan apa yang ulama tetapkan, maka qabul, diterima di sisi para ulama. Kita buka dalam kitab-kitab tafsir akan jumpa riwayat Israiliyat. Maka riwayat Israiliyah diletakkan satu kaedah oleh para ulama, dipanggil apa? La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita nak kata betul pun tak, nak kata tak betul pun tak. Afdalnya apa dia? Ambil yang kita yakin dan ulama mengatakan walaupun dhaif, okey, ada dalam riwayat ulama. Tapi kalau main Israiliyah tak tahu main kok mana tiba-tiba terbit main saja, maka di situ jalan selamat. Kita tinggalkan riwayat Israiliyah, kita ambil riwayat yang lebih kuat kan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang kamu rasa macam tak boleh
nak ambil ketak dada, nak beramai buah ni, ambil yang lebih, yang kita rasa murtah, yang kita rasa selesa. Apatah lagi hadis ataupun riwayat itu riwayat yang sahih ataupun riwayat yang dhaif, tetap diterima juga di sisi para ulama sirah. Baik, iaitu ketika rombongan mereka, siapa dia mereka ni? Mereka Nabi Muhammad, Abu Talib dan rombongan-rombongan dia lah, di Busra dalam negeri Syam, di mana ada seorang rahib yang bernama Buhaira, ada yang kata Bahira. Sebutan hak tepat Bahira. Begitu juga dengan suatu orang lelaki nama dia Musailamah, yang orang sebut Musailamah Al-Kadzdzab. Sebutan tepat dia Musailimah dengan baris kasrah. Dengan baris kasrah. Tu kalau buah Musailamah tak apa dah, tak apa tak masuk neraka apa kan. Cuma sebutan itu saja. Apabila ia mana? Ia Bahira tu melihat Nabi SAW dan merenung Nabi Muhammad. Ia mana? Ia Bahira berkata kepada Abu Talib, apakah hubungan budak ini dengan engkau? Dia tanya, dia kata, wahai Abu Talib, hang budak ni jadi guna? Abu Talib menjawab, anakku. Dia tak kata anak belakangku, dia kata anakku. Dhabit tang tu menunjukkan Abu Talib dijaga Nabi bukan seperti mana jaga anak belakang, tapi dia jaga Nabi seperti mana anak kandung dia sendiri. Dia kasih sungguh ke Nabi SAW. Kata Bahira, dia bukan anakmu. Dia kata ni budak ni bukan anak hang ni. Tidak patut ayah kepada budak ini masih hidup. Bahira kata, hang bukan pak dia. Mustahil hang kata hang pak dia. Budak ni mana boleh ada pak? Pak dia mesti mati dah. Macam mana dia boleh tahu maklum? Kerana di dalam kitab-kitab mereka telah disebutkan hal keadaan Rasul akhir zaman. Bagaimana dia main anak yatim ke tak anak yatim ke, dia punya tanda-tanda kenabian dia, dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian dan kerasulan dia telah disebutkan jelas oleh Allah. Baik, dalilnya mana? Dalilnya dalam Quran kan. Allah Ta'ala nyatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Nah, mereka-mereka yang kami berikan kitab, sama ada kitab Al-Quran, ataupun kitab di sini merujuk kepada sebelum daripada Al-Quranul Karim, Taurat, Zabur, Injil, semua tu depa baca tu depa tahu dah. Dan tanda-tanda Rasul yang ada yang Allah sebut dalam tu sampai depa kenal, kama ya'rifuna abna'ahum, depa kenal Nabi seperti mana kenal anak depa. Dia tahu macam mana Nabi Muhammad punya keadaan. Baik, jawab Abu Talib, ya dia anak saudaraku. Bahira bertanya, di mana bapanya? Awak Bahira dia tak tahu ke? Dia tahu, tapi menegaskan mana pak dia. Nak menegaskan sungguh ni betul ni budak ni. Bahira bertanya, di mana bapanya? Abu Talib menjawab, bapanya meninggal ketika ibunya mengandung. Maka ini jawapan kepada mereka yang bertanya, waktu ayah Nabi wafat, Nabi beranak mai ke tak lagi? Khilaf ulama, maka pandangan yang jumhur mengatakan Nabi berada dalam kandungan. Baru 2 bulan usia Nabi dalam kandungan. Baik, kata Bahira, betul, bawalah dia pulang ke negerimu. Berwaspadalah dari orang Yahudi. Bukan hanya pasal apa dia tengok rupa parah Nabi, dia tengok Nabi dan dia tahu, dia boleh detect kata yang ni Rasulullah. Kerana ahlul kitab terutamanya mereka mengetahui ciri-ciri seorang Nabi dan juga seorang Rasul secara tepat dan terperinci. Antaranya khatamun nubuwah, ada khatam nubuwah. Di antaranya ada khatam nubuwah. Bila khatam nubuwah tu mula ada? Ulama kata ketika mana Nabi berada dalam penjagaan Halimatus Sa'diyah. Waktu dia kena belah dada tu, ketika usia 4 tahun ke 5 tahun, mengikut Imam Malik,
Waktu tu dah belah dada semua, baru dicop khatam nubuwah di belakang tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beranak-beranak tu bukan dada. Waktu duduk dalam jagaan Halimah itu, baru Allah Ta'ala letakkan khatam nubuwah. Besar mana khatam nubuwah? Sebahagian sahabat kata besar telur burung puyuh. Telur burung puyuh kecil lah. Ada yang kata besar sikit, macam telur burung juga tapi besar. Ada sahabat kata dia adalah isi yang timbul. Isi yang timbul, pegang tu dia ada net timbul sikit. Ada sahabat kata kemerah-merahan. Ada sahabat kata ada bintik. Ada sahabat pula beritahu waktu ku pegang tu dia timbul, lepas tu dia macam bulu-bulu sikit. Maka digabungkan ke semua riwayat ini, maknanya Nabi punya khatam nubuwah itu sekira-kira besar duit siling 5 kupang. Sekira-kiranya. Baik. Kemudian dia timbul, kemudian isi dia kemerah-merahan. Supaya kita orang accident kan, isi dia timbul balik tu, lebih kurang lagu tu dah. Dan ada bintik-bintik. Bintik-bintik ni sahabat cerita bintik-bintik lagu nak macam bintik hitam yang ada pada kulit pisang. Pasal nak kulit pisang, dia ada bintik-bintik. Lebih kurang lagu tu. Dan ada sikit bulu-bulu roma. Maka itulah hal keadaan khatam, tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua yang dia boleh tahu pasal apa? Pasal tengok muka Nabi bercahaya. Tengok muka Nabi bercahaya. Maka dia tahu dah tak ada orang lain dah, hak inilah Rasul yang dimaksudkan. Baik. Berwaspadalah dari orang Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya di sini akan berlaku perkara yang buruk kepadanya, yakni mereka nak bunuh ni, sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudaramu ini perkara yang besar. Dia kata ni hang bawa balik anak menakan hang, jangan duk bawa mai, jangan duk tinggal dia. Maka ketika itu dibawa pulanglah oleh Abu Talib, tergesa-gesa membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah al-Mukarramah, bawa balik. Kemudian Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, daripada mana ni Imam Qurtubi ni? Orang Cordoba, Spanyol. Kitab tafsir dia yang cukup masyhur, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi ni bermazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki. Tapi tafsir dia adalah tafsir yang cukup hebat. Bermula daripada basmalah sampai minal jinnati wan nas, dibentangkan kepada kita kedalaman. Kalau kita baca tu kita boleh tahu kepala otak Imam Qurtubi punya sempoi punya. Bukan hanya membentangkan satu mazhab, bahkan 3-4 mazhab dibentangkan tentang masalah-masalah fiqh terutamanya. Dah. Di samping kitab-kitab yang lain, di antaranya Tafsir Al-Kabir karangan Al-Imam Fakhruddin Mafatih Al-Ghaib ataupun Tafsir Al-Kabir. Siapa baca kitab Tafsir Al-Kabir, dia duk rasa apa? Dia duk rasa ilmu pada depa ni mekok mana tu ilmu ni bah. Punya dalam perbahasan dia. Dari sudut ke mukjizat Al-Quran. Kalau siapa nak baca kitab tafsir yang seolah-olah dia berada dalam lindungan ayat Quran, dia kena baca kitab tafsir fi zilalil Quran. Kaedah metodologi yang ditampilkan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb rahmatullahi alaih, dia tafsir satu ayat ni tuan-tuan, seolah-olah kita duk tengok peristiwa tu jadi. Tu dia Sayyid Qutb. Walaupun ada pihak yang mengatakan Sayyid Qutb lagu ni, kita bukan nak sentuh yang tu, tapi kamu duk komplain dia, berapa banyak dah kitab tafsir yang kamu buat. Kadang-kadang ustaz Melayu kita agak duk buat leceh. Duk buat leceh. Tafsir fi zilalil Quran, tafsir yang sesat, tafsir yang ekstrim. Kalaulah tafsir itu sesat, sudah semestinya satu dunia ulama menolak tafsir fi zilalil Quran. Tapi tak ada. Cuma mungkin ada beberapa orang ulama yang tidak bersependapat dengan cara pemikiran Syekh Qutb, tetapi mereka tidaklah sampai menyesatkan Sayyid Qutb rahmatullahi alaih. Kita bincang atas dasar ilmu, bukan bincang atas dasar diri dia tu siapa.
kan. Sedangkan orang bukan Islam pun kita boleh terima ilmu dia, apatah lagi dia ni beriman kepada Allah, mati dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah. Apa masalahnya kalau kita terima sekalipun? Nah, begitu juga dengan kitab tafsir Bahrul Muhit. Ini di antara kitab-kitab yang hebat. Kadang-kadang kita baca pun kita tak nak fikir, betul ke dia ni hebat? Menceritakan Nabi Allah Adam diciptakan daripada tanah sekian-sekian, dia boleh cerita lah. Maka ini menunjukkan kedalaman ilmu para ulama. Di antaranya Imam Al-Qurtubi. Kalau tak silap, Imam Al-Qurtubi di antara ulama yang mati tak kahwin. Kalau tak silap, Imam Qurtubi ke ataupun Imam At-Tabari. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ulama Ul-Uzzam, karangan Al-Imam Al-Alim Abdul Fattah Abu Ghuddah rahmatullahi alaih. Baik, Al-Qurtubi rahmatullahi alaih dan lainnya sini lain mana? Lain daripada Imam Qurtubi, iaitu selain daripada Imam Qurtubi ada lagi ulama-ulama tafsir yang lain. Situ tu telah meriwayatkan bahawa hal ini, hal mana ni hal ini? Dhabit balik hal peristiwa perjumpaan Bahira dengan Abu Talib menceritakan tentang Nabi Muhammad. Tu makna hal ini. Balik naik kata tu. Baik. Ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, iaitulah Taurat dan juga Injil, mengenalinya, mengenali siapa? Mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dalam mentafsirkan ayat ini, di antaranya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa yang ada ilmu dan menyembunyikan ilmu daripada pengetahuan orang, maka dia mewarisi salah satu daripada sifat-sifat Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Ada ilmu tapi tak mau cerita ke orang. Dia cerita ke orang, orang pandai daripada aku pula. Yahudi sungguh. Dia tak Yahudi, ikut perangai Yahudi. Na'udzubillah. Jadi Allah melarang kita menyembunyikan ilmu. Kerana sifat wajib bagi Nabi Rasul tabligh, menyampaikan. Jadi kalau Nabi Rasul wajib menyampaikan ilmu pengetahuan daripada Allah, apatah lagi kita. Walaupun tak banyak, Nabi sebut balighu anni walau ayat. Sampaikan satu ayat, satu perkara daripadaku, walaupun satu ayat, bagi tahu hak kita tahu. Jangan bagi tahu benda yang kita tak tahu. Jangan bagi tahu benda yang kita tak tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu, dan orang tahu kata kita ni buat pala tahu. Semua benda nak ulah. Mazhab nu nak ulah, mazhab ni nak ulah, fiqh dia nak ulah, hak nu dia nak ulah. Ni musibah pada hari ni. Musibah pada hari ni. Baik. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya. Sayyidina Umar ni ulama sebut adalah manusia pertama yang membina Masjidil Haram. Dia hak mula dia bina Masjidil Haram tu, dia mula bina. Kemudian diteruskan kepada beberapa peringkat. Begitulah juga dengan pembinaan Kaabah Al-Musyarrafah. Kaabah ni dibina, ulama mencatatkan 10 kali dibina. Maksudnya bina, betul runtuh, naik balik, betul runtuh, naik balik, runtuh, naik balik. Mengikut apa yang ulama sebut, bahawasanya Kaabah ini mula-mula sekali dibina oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaabah kita orang duk bina ni. Kemudian dibina pula oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa auladuhu, dan juga anak selepas zaman Nabi Adam, anak pinak dia. Ketika mana wafat Nabi Adam, ulama mencatatkan bilangan zuriat yang ditinggalkan oleh Sayyidina Adam dan juga Hawa alaihi wassalam, keturunan daripada manusia ni 40,000 orang.
Maksudnya Nabi Adam meninggal, wafat 40,000 orang genetik Nabi Adam, daripada 40,000 sampai ke orang tenduk antaranya. Amai kok tua cerita dia. Baik. Yang keempat dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lah. Baik. Kemudian yang kelima dibina oleh Bani Amaliqah, Amalik yang ada di Mekah. Kemudian yang keenam dibina balik oleh Jurhum selepas zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketujuh dibina pula oleh Qusay bin Kilab, tok wan Nabi, tok ki Nabi yang kelima, tok wan Nabi hak kelima lepas daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Quraisy, Quraisy yakni Fihr bin Malik. Yang ke-8. Yang ke-9 dibina pula, bukan dibina, barangkali diperbaiki. Maksudnya renovate bagi elok balik lah, bukan bina naik dah. Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Yang ke-10 sampailah pada Al-Hajjaj. Ini peringkat yang ke-10. Ini dibina oleh mengikut apa yang dicatatkan oleh para alim ulama. Adapun Masjidil Haram, ini sebutlah kita ni. Dalam pembinaan Masjidil Haram, yang pertama sekali bina adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selepas zaman Sayyidina Umar, maka mailah khalifah selepas daripada pakat duk pembesar sehinggalah pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik. Selepas pada Al-Walid bin Abdul Malik, main pula raja lain. Pakat duk tacak sampailah hari ni Raja Salman. Raja Salman. Hari main satu raja, buat lagi, main satu raja, buat lagi. Begitulah hal keadaan tausi', penambahbaikan ataupun pembesaran Masjidil Haram yang berlaku ketika mana zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu wa ardah, adakah benar kamu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak kamu sendiri? Abdullah bin Salam ini ahlul kitab. Jadi depa ni tahulah tentang Taurat Injil. Jadi Sinomak dia tanya kepada orang hak lebih senior daripada dia. Maka ini adab dalam kehidupan, tanya kepada orang yang lebih berpengalaman dalam satu-satu perkara. Mungkin dalam bab bendang saya tak erti, saya kena pergi tanya orang hak pandai bab bendang. Ni nak tarik badai ke benar ni, hujan-hujan ni. Nak serak ke, nak menanam ke? Dah. Kalau duk hujan, pergi pakai serak gitu ya, pakai serak duit lempak pakai itu lah. Nak buat mana? Ada kena pergi cari orang Myanmar ke, kena cari orang tani ke, upah menanam pula. Sebiji, seketui apa dia semai, berapa? Lah ni RM2.5 ke RM3 tak tahu. Duk ada berapa relung tu? Satu relung kira pimai, duk ada 200 tui. Bayar dia. Itu dia. Dia jenis kedekut ke, dia kata tak apa, serelum aku tanam orang aku, belah kali orang ambil benda dia menanam tak habis. Ada dah ni, ada juga. Hati hidung mesin ni, dia kira nak untung tapi makan diri dia. Bagaimana? Tak erti. Abdullah bin Salam menjawab, ya, bahkan lebih dari itu, kerana Allah telah mengutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi. Pemegang amanah Allah di langit siapa? Malaikat lah. Malaikat lah yang pegang amanah, menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sampai ke apa? Wahyu Quran itulah. Kalau Nabi Muhammad mai kok mana wahyu? Daripada Lauhil Mahfuz turun mai ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Lepas tu hak Jibril duk sampai 23 tahun tu berulang alik daripada mana? Dari Lauhil Mahfuz ke? Tak, daripada Baitul Izzah. Itu tu. 23 tahun. Sama lama dengan tempoh dakwah Rasulullah. Baik. Kerana Allah telah mengutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi tentang sifatnya, maka aku dapat mengenalinya. Adapun anakku
tidaklah aku ketahui sifatnya. Adakah tak tahu sungguh? Tak tahu juga, tapi tak tahu secara detail seperti mana dikhabarkan oleh Allah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai dah. Baik. Di antara sebab Islamnya Salman Al-Farisi daripada Parsi. Salman Al-Farisi ni orang Majusi, sembah api. Pak dia Tok Syekh besar lah Majusi. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ialah kerana mengikuti berita kelahiran dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab zaman dahulu dan ulama ahli kitab. Satu hari Salman Al-Farisi, dia ni bapak dia minta supaya dia pergi tengok api yang mereka duk sembah tu, api hak Pak Majusi duk sembah. Jadi Salman Al-Farisi ni pun pergi lah. Dalam perjalanan dia nak pergi tu maklum, dia nampak satu kumpulan manusia buat ritual keagamaan. Maksudnya ritual selain daripada Majusi punya. Jadi syok dia nampak, oi, sempoi agak dia kan. Makna dia nak ajak apa maklum? Nak ajak suka ikut orang ni perangai manusia. Kan? Lalu ni orang loriuh mak kilau. Mak kilau. Oh, habis pergi mak kilau. Nah, tak apalah pergi mak kilau. Mau nak pergi lah. Ada orang tanya, ustaz tak mau pergi ke panggung wayang? Bagi saya tak mau pergi. Tu ustaz lain pergi. Tu ustaz lain bukan saya. Dah tanya saya, dia jawab saya lah. Kalau tanya ustaz tu, dia kata dia pergi lah. Apa masalah kan? Ya. Bukan haram ke dia kata. Ustaz pergi tu tak apa pula. Nabi tanya dia, mana saya nak tahu. Kan? Atas alasan dakwah ke berah tu dia jawab lah. Dia punya pandangan dia, saya pandangan saya. Kan? Kerana tempat itu memungkinkan berlakunya percampuran. Kalau tak berlaku percampuran, okey, tak ada masalah apa. Tu pun nama pawagam sinonim dengan tempat yang kurang baik. Kan? Jadi takkan saya satu orang ahli ilmu lebih di atas kepala, lepas tu saya nak pergi masuk tempat yang gelap pun, mana ada orang tengok pawagam buka cerah lagu tuan-tuan ni. Kan? Jarang orang buka tu, hadut buka cerah tu rumah kita ya. Jadinya dia nak pergi. Ustaz biar saya tak mau pergi. Lepas tu ustaz tak tengok mak kilau, tak apa, nama ni pun cerita mak kilau tak keluar pun dia tengok TV ke. Apa masalahnya? Kan? Barangkali dia pun buat dalam Netflix dengan barang. Kan? Download pergi buat Netflix tu bayar bila sebulan 100 pun tengok cerita Netflix tu. Netflix tu pun nak kena tapis juga. Pasal dia uncensored banyak kan? Kan? Daripada hak awal mak kilau, lah ni mak silau. Faham ke? Hak awal lebih ada ni. Lah ni lebih ada itu. Pasal apa? Hak silau lain lagi banyak daripada main tu. Faham tak faham sudah lah. Kan? Jadi nak tengok haram ke? Tak haram. Tapi kalau saya kata saya tak pergi. Bukan makna kata saya tak pergi bermakna haram. Saya ni bukan sumber hukum macam Rasulullah tak buat, barangkali haram, barangkali makruh dan sebagainya. Kamu nak pergi lah, payah apa? Jangan dia kalau suruh kita pergi lah, pergi. Habis itu. Anak cerita Salman Al-Farisi ni. Tapi bagus tak cerita mak kilau? Bagus lah. Dan kita harapkan selepas ni ada lagi lah cerita-cerita yang macam tu. Kan hari ni semua pakai tanjak habis semua. Mayang Jumaat main pakai tanjak, pakai rokok cucuk rokok kawan depan. Aduh, cengnya. Dah terkejut beruk balon balon, dah tak pakai apa. Tanduk pula kena buah muktan jengkeng terus. Dah. Ada itu. Batal dak mayang? Tak batal. Tak batal lah. Saja habaq kut pernah kena cucuk. Mana tahu Jumaat ni main tengok panglima pendekam mana main tanjak gilanya banyak punggung kita Allah dia itu tak batal. Tapi kalau Allah kali belakang ribu dia batal lah tu. Dia baguslah tu kan. Tapi payahlah nak jumpa ke dah. Lepas ni keluar cerita-cerita dengan Datuk Bahaman ke sepoi maksudnya orang tahu lah sejarah Melayu. Ni keluar mai abang ku soto, pak menakan ku beruk, pening gitu. Cerita. Lalu dia keluar mai hak baru pula, dia buat konten video tarik tudung. Ni hak baru lah ni. Dia seorang kawan tu rakam, dia tengok perempuan malang dia pergi tarik tudung. Ni jadi peda ni orang kita lah ni. Kadang lelaki bini pun jadi beruk je lah.
Duduk dalam TikTok, tok laki golek kono bini golek, la ilaha illallah. Beruk pun tak tahu tu. Kan? TikTok tu pun makna dah pelik dah. Kalau buka dalam Mu'jam Qamus Lisanul Arab, TikTok, kata lah. Tik tu makna bodoh, tok tu pun makna bodoh. Bodoh sungguh. Memang sungguh bodoh. Bodoh. Tapi adakah haram TikTok? Tak, mau guna jalan baik tak haram, elok. Tapi banyak hak bodoh macam dengan nama TikTok tu, dia buat kerja. Tu dia, mandi laki begini tu, ilaha illallah. Lepas ni tunjuk dia duduk dengan laki dia bertambah tak. Ni tak mustahil ni. Tak mustahil. Dunia akhir zaman. Tu dia. Jadinya maklum Salman Al-Farisi dia pun tanyalah depa ni. Hampa ni mai daripada mana ni, aku tak nak tengok pun. Lalu kata depa, kami ni Nasrani. Mai daripada mana? Dia kata daripada Syam. Menyebabkan Salman Al-Farisi ni dia tertarik dan akhirnya dia murtad, keluar pada manusia, masuk Nasrani. Murtad masuk di murtad ke? Waktu pula. Masuk pi Nasrani, pak dia marah dah. Pak dia Tok Syekh besar Majusi, anak pi lompat masuk jadi Nasrani. Ayah dia marah. Dan akhirnya dipendekkan cerita, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia bergurulah dengan beberapa orang ahlul kitab punya tok guru besar. Berguru seorang mati, guru seorang mati, dan akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia tanya kepada seorang tok guru dia yang terakhir dalam Nasrani yang sempat dia berguru. Dia tanya, wahai tuan guru, siapa yang boleh tolong aku? Tok guru dia kata, hang pi di satu tempat. Tempat ni padang pasir. Dia ceritalah ciri-ciri Madinah punya tempat lagu mana keadaan dia. Ada satu orang lelaki di belakang dia, belakang pundak dia ada tanda khatam nubuwah. Akhlak dia bagus, lagu tu lagu ni. Maka Salman pun berjalan kaki daripada tempat dia pi ke Madinah. Bila pi ke Madinah, akhirnya dia dibeli orang. Orang Yahudi. Dibeli dijual gitulah. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Pasal apa? Dia dapat tahu maklumat lengkap tentang Rasulullah daripada ahlul kitab, tok guru dia yang sebelum tu. Situ dah. Baik. Kemudian oleh itu maka munasabahlah Buhaira ataupun Bahira yang banyak membaca kitab suci itu. Itu dia. Menyedari apabila melihat Nabi dengan tanda-tanda yang ada padanya pada Nabi, dan apa yang berlaku adalah tepat sekali dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bukannya penonjolan diri sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Nasrani ataupun ahlul kitab, depa kenal Nabi bukan Nabi meduk canang. Saya Nabi saya Rasul undilah saya. Tak tu. Diketahui melalui jalan apa dia orang bagi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Salman Al-Farisi adalah sahabat yang memberi idea dalam peperangan Khandaq ataupun perang Ahzab. Perang Ahzab, pasal apa Ahzab ni daripada perkataan Hizbun maknanya parti ataupun kelompok, pakatan. Hizbani, dua pakatan. Ahzab banyak pakatan, satu puak, dua puak, tiga puak. Jadi Ahzab adalah gabungan daripada orang musyrikin, orang munafik dan juga orang Yahudi. Tiga puak ni bergabung untuk menyerang Islam. Berlakulah peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq itu dia berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Pasal apa boleh berlaku? Kerana tak puas hati mereka dengan kemenangan dan juga ramainya orang memeluk Islam. Perang Badar Islam menang, kemudian perang Uhud Islam kalah. Walaupun kalah, koho lama koho ramai dan akhirnya berlaku peperangan Khandaq. Baik. Maka Nabi pun tanya para sahabat pun semua, diberilah satu idea oleh Salman Al-Farisi. Bila mana Salman bagi dia punya pandangan dia,
maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Rasul, tapi Nabi terima pandangan orang bawah. Nabi kata, hang siapa? Hang Rasul ke aku Rasul? Kalau kita lah betul lah. Hang siapa? Hang siapa payah cerita. Kan? Hang rakyat biasa, aku raja. Siapa betul? Dia kira raja semua betul, walaupun haram tak ada juga. Siapa orang Yahudi Nasrani dulu buat perangai pun. Dia jadi mu raja kamu siapa ke, mu buat tak betul, lawan tetap. Tuan-tuan seorang pun tak jawab. Lawan tetap, lawan. Bukan lawan suruh pergi tembak, lawan tegur, ni tak betul tuanku, yang ni haram ni, yang ni tak betul ni tuanku nak kena katok dalam kubur masuk ni kalau buat lagu ni. Cuma kita rakyat biasa tak boleh duduk pergi jumpa. Assalamualaikum tuanku, jangan lupa malam ni kedai pandak kita duduk sembang. Bukan boleh buat itu. Kena habaq melalui perantara dia, wasilah dia. Kita bukan jenis cari makan, habaq hak tubuh lah. Kalau ada belapik ni payah nak betul. Ada tak warni pun dah. Bukan makna kita nak habaq kita kemas dak, hak betul tapi tak betul ya. Tak betul kita tak betul. Kalau raja dia berasa semua dia betul, maka ni something wrong berlaku pelik kan. Maknanya apa? Kalau dia berasa dia betul, tak kira raja mana Zimbabwe ke Afrika ke apa, dia kata aku yang betul, maka sama macam raja zaman jahiliah dulu mengaku Tuhan, macam Namrud, macam Firaun, sama tak lari sikit pun. Tapi raja di Malaysia alhamdulillah semua beriman kepada Allah, dan kita mengharapkan mereka juga menerima teguran daripada mufti-mufti, para alim ulama, tok-tok guru apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah dan juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagi dalam pandangan yang korek. Parit tu dalam tak? Parit tu dalam. Sehingga kan kalau kuda jatuh tak boleh naik dah. Tak boleh duk ragah pun jatuh, tinggi. Panjangnya 2.5 km panjang dia. Korek dengan tangan kan dengan biru. Korek dengan tangan. Kadang-kadang masjid kita korek ni dengan biru kan. Kadang-kadang duk tengoklah api tanduk ke apa lah boleh tu. Api tanduk. Dah duk korek. Dia buah hang ni siapa meninggal, tak mana kurang mau kita tahu kan. Cuma dia buah itu dah hujan. Hari ni ada 3 orang nak masuk. Tang ni hujung ni kita duk tengoklah siapa dia atau Syafiq ada mai ni. Tak ada mai. Dia kata buat ustaz tanya siapa nak suruh saya kembali tak pula. Dah kita duk tengok. Korek dah. Tu pun payah ke? Silap-silap korek pergi kubur orang lain. Ni korek pakai tangan. Batu maklum, bukan tanah macam kita. Tanah batu yang keras. Maka dalam duk korek itulah zahirnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kisah yang lain. Salman Al-Farisi kata tak pecah. Dia bagi kat Nabi cangkul ketekang, Nabi bagi pecah batu tu sekali katok. Nabi mula dengan bismillah, pecah. Maka terpancarlah cahaya sampailah ke mana? Sampai ke Rom. Sampailah ke Rom, dan Nabi kata wahai Salman, kamu akan diberikan salah satu daripada khazanah kerajaan Rom, dan akhirnya Rom jatuh pada tangan Islam ketika pemerintahan Umar bin Al-Khattab, dan hak Nabi sebut dapat diberikan oleh Umar kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian di situ juga ada mana dekat tempat berlakunya perang Khandaq itu adanya Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah duduk atas, sebelah dengan masjid tu duduk ada Masjid Al-Fatah, ataupun kita kata Nabi punya khemah Nabi ketika mana gali parit, dan ada 7 khemah. Di situ ada 7 khemah, khemah yang mewakili sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan tersebut. Di antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, adanya tapak khemah Sayyidina Abu Bakar, adanya tapak khemah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semua kekal sehingga ke hari ini. Semuanya kekal sehingga ke hari ini. Dan juga Masjid Al-Fasakh. Masjid duduk di atas bukit. Kita kena naik kereta lalu belakang rumah orang, ada satu masjid duduk di atas, dan di atas itulah Nabi pantau sahabat hak duduk perang ni, duduk korek ni, Nabi duduk di atas, Nabi pantau kawan ni duduk tang ni, kawan ni tang ni. Ini di antara kejadian yang berlaku
ketika mana sebelum peperangan Ahzab ataupun perang Khandaq. Dalam peristiwa duk gali itu juga sahabat Nabi SAW mai kat Nabi, angkat perut, dia kata Nabi kami lapar. Nabi tengok ada ketui batanya bagus yang diikat, nah Nabi pula angkat perut Nabi, dia dua ketui batu. Oh, dia kata lagi legend Rasulullah. Dia ingat kita lapar dah. Akhirnya dimaklumkan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir balik pergi bagi tahu kat bini dia. Ni hampir masak lah. Apa-apa hal balik, bini Jabir kata, abang, rumah kita tak ada apa. Beda kita dua cukup. Beda kita dua tak ada apa. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, tak apa, hang masaklah. Aku nak pergi bagi tahu kat Nabi, suruh Nabi mai makan. Kami pergi tunjuk tak baru satu batu, Nabi angkat selak dua batu lah. Nah, Nabi tak kata aku boleh lapar tak, banyak apa lapar. Nabi tak kata gitu. Hak tu kalau barang gali kita. Nah, akhirnya Jabir bin Abdullah pergi bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, isteri saya masak ni, mai. Nabi pun apa, Nabi kata, wahai para sahabat, jom kita pergi makan rumah Jabir. Belum, dia pergi ajak semua pula. Jabir lari balik pergi rumah dia, abang kat bini dia, yang habis awak abang panggil Nabi lah, Nabi pergi keluar semua, hak duk korek parit Nabi panggil semua. Oh, tak cukup dah buat raya, tak cukup dah. Kata isteri Jabir, wahai abang, kalau Nabi kata, dia tahulah apa dia nak jadi. Nabi kata tu, Nabi ajak tu makna tahulah apa dia nak gini. Jangan duk takut lah. Maka mai sahabat ni Nabi kata asyara 10. Jangan tulis tikam lah. 10 Nabi kata. Maknanya 10 orang masuk keluar. 10 orang masuk keluar. Menunjukkan apa? Kita nak masuk makan rumah orang minta izin dulu, jangan duk balas kot juga. Kan tambah raya korban ni dia kira nak hantar ya. Kan? Kena kambing kekoh lah kawan tu. Allah, tak ada apa lagi kawan tu nak ni, dia makan siap dah. Minta izin dulu. Nabi kata 10 keluar, 10 masuk. Satu ada. Yang kedua nak abang, rumah sahabat Nabi Jabir ni kecil sangat, maksimum 10 orang. Rumah kita bukan dekat 10 orang mesti padi boleh pergi nak rumah punya besar. Subhanallah. Kecil sangat-sangat. Akhirnya kata Jabir bin Abdullah, bila mana keluar pi mai semua hatta syabi'a, sampai semua kenyang, dan makanan yang tersisa seperti mana asal isteri aku masak, lagu itulah keadaan dia, tak kurang sikit pun. Yang ketiga maknanya apa? Antara mukjizat Nabi, iktsarul qalil, yang sikit boleh jadi banyak, berkat mukjizat Rasulullah. Tapi kita jangan duk gagah duk buat macam ada mukjizat. Ni kenduri kahwin ni dia kata tak apa, kita sembelih ayam dah, berapa ekor? 3 ekor. Panggil berapa orang? Panggilan kad 500, kali dengan 3 ya, 1500. Hak mulut dia kata dalam grup Masjid Tanduk 200 orang. Hak tu semua tak pakai kad tu, semua pakai tembok ya. Kita baca satu tu main 2 orang. 200 duk ada berapa orang lah. Kan? Kelepek main tengok pukul 3 pagi nanti masuk dalam warta berita TV3. Seorang Tuan Kenduri dipercayai 3 suku maut dipukul oleh jemaah yang hadir. Pasal apa? Duk berasa ada mukjizat. Mukjizat mendapatlah hari itu cerita dia. Nah, jangan duk buat gitu tuan-tuan. Tapi ada berkat tak? Ada berkat. Jangan duk buat gitu. Pergi jumpa Ramli Catering. Dia tanya, nak berapa orang panggilan ni? Panggilan 1000. 1000 noh. Okey tu. Nak ambil hak kepala apa? Dia kata hak paling murah pun kepala 15. Contoh, kepala 15. Tu kalau 1000 kena buat 1500 lah. Untuk 1500 lebih 500. Dia kata tak apa, kita buat untuk 10 orang. Kita buat untuk 10 orang ya. Maksudnya 150 saya biar. Dia kata cukup ke? Tak apa, yakin pada rezeki Allah Ta'ala. Boleh sakit lah itu, yakin. Kena ada usaha, kena ada ikhtiar, kemudian baru tawakal. Kedai pandok bisa tak beli tak? Tak? Ni kasi ayam, buah ayam tekok ni. Tak apa, kita kerak ni ayam ni tambah diri dia. Dia kemas diri dia. Tak ada buat dia pelik gitu. Ni hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kita makanan tu tetap habis nah.
Makanan hak kita makan tu tetap habis, jangan duk anggap tak apa, tak habis, makan, tinggal talam saja. Nah, berkat itu ada dan akan rasa cukup dan kenyang insya-Allah. Nah, mudah-mudahan sambung pada pertemuan yang akan datang. Muka surat 49 tuan, orientalis mengambil kesempatan. Jadi orientalis ni pula ulama bahas pula ada 3 jenis orientalis. Dia ada orientalis al-munsifun, dia ada orientalis al-murtazaqah, dia ada orientalis al-muta'assibun. 3 jenis orientalis dan kita akan jumpalah orientalis yang kita nak baca ni duduk kelompok mana dan apakah setiap orientalis itu sama tugas-tugas mereka. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada muka surat 49 insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.